warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik dan inayah daripada Allah dan ketentuan daripada Dia, alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini, kuliah bulanan yang kita cuti lama juga. Alhamdulillah, bila kita berada dalam masjid ni bermakna kita masih hidup. Maknanya kita masih hidup. Kalau duk tak ada tu, wallahu alam. Bila ada masjid ni mana hidup lagi. Dan kita ni masih Tuhan beri kesihatan. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala panjangkan umur kita dan Allah Taala beri kesihatan yang baik pada kita, dan Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa mereka yang telah pergi selama dan tempoh ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan kuliah kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungannya kat mana? Cuti lama? Kat mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dah kat mana? Bismillahirrahmanirrahim tu. Bidayatul Hidayah, muka surat 3, Pak Baris, daripada atas kalau kitab saya. Kata Tuan Syekh pengarang, telah berkata yang ampunya karangan. Bila kata ampunya karangan di sini, Imam Sanusi, bukan dia. Kalau dia tak boleh katalah berkata ampunya karangan, mesti dia kata apa? Berkata aku. Sebab kitab ni syarah bagi Matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Kata dia, telah berkata ampunya karangan, iaitulah Imam Sanusi, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata dia. Yang ni jangan tinggal, mesti kena sebut. Takkan pula Tok Syekh tak mula dengan bismillah. Tu dia mesti mula dengan bismillah. Apa arti bismillah? Arti Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebenarnya bukan arti. Kalau artinya dia kena kata begini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Tapi dia cakap ringkas macam tu, dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim artinya memulai kitab ini dengan dia. Bukan arti Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang panggil, kita mengaji cara pondok ni, dia gelecek. Dia gelecek ni, cak dia nak baca tu, nak bagi faham satu-satu tu, dia gelecek. Kita main gelecek. Kita baca cara pondok.
Cara pondok ni 3-4 baris cukup dah. Satu malam 3-4 baris kan. Tapi tak boleh baca sangat-sangat lah cara pondok. Saat ni lari berselerak. Tak ni bulan depan tinggal saya seorang lah. Ni dia sebut ni. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim, artinya ku mulai. Mulai itu bukan arti dia. Lepas tu Syekh Wan Ismail, Pak Da'i Mekah, pengarang kitab Baquratul Amani ni, dia tak apa mau baca kitab ni. Dia tak apa mau. Mungkin tuan kitab ni dia orang Aceh, cara Aceh kot. Dia tak apa mau. Dia kata sebab apa? Aku nak kena punggah. Nak kena punggah balik. Maksudnya kalau kita masuk rumah semua nak natok balik. Dia tak kata kat kita ni, dia kata aku nak kena punggah pula. Tapi tuk saya cerita, Tuk Haji Man Gok Payang dan dia dengan Tuk Wu Haji Saleh Sik, depa dua yang sempat mengaji kitab ni kat Padang. Depa minta juga, Padang tak mau. Dia kata aku tak mau nak baca, aku nak kena punggah balik. Punggah ni nak kena atok susun balik, nak kena pi beki bergelak. Dia tak mau baca. Tapi Tok Haji Man Gok Payang dan Tuk Haji Saleh Sik, depa mengaji dalam rumah. Tak apalah, Pak dah tak mau baca dalam rumah, baca kat kami dua. Dia baca sampai habis. Habis-habis itulah depa balik. Depa balik Malaysia, pakat balik buka pondok. Ni sejarah kitab Bidayatul Hidayah. Dia cakap mudah-mudah. Itu bukan dia salah dah. Ni macam saya sebut ni lah. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim, artinya aku mulai. Bismillah artinya apa? Dengan nama Allah Maha Pengasih kan. Itu. Tapi ni saya panggil istilah gelecek. Bukan saya duk kritik dia dah. Kita gelecek. Nak baca macam tu boleh saja. Kita gelecek sikit. Faham istilah gelecek? Sebab nak bagi faham betul-betul. Memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ni kata nak gelecek ni. Mana lebih baik? Memulai kitab ini dengan bismillah kah ataupun dengan bismillah memulai kitab ini? Agak-agak lah. Tapi dia lah bukan jenis kelas tu. Nak jawab pun, nak tanya pun jauh-jauh. Mana paling elok? Memulai kitab ini dengan bismillah kah ataupun dengan bismillah memulai kitab ini? Tu kata gelecek tu kepada yang kata aku tak mau, aku nak kena punggah. Saya nak punggah lah ni, nak punggah sikit, punggah cara saya. Nak susun cara budak-budak lah. Bukan susun cara, kalau kita kata kalau rumah kan, cara suami susun lah. Bukan cara isteri susun. Suami susun faham saja. Elok pun duk berserak macam tu lah. Dia paling baik dengan bismillah aku mulai. Bukan aku mulai dengan bismillah. Itu paling cantik. Sebab dia orang panggil, dia memberi faham bila kita mendahulukan sesuatu yang asalnya kemudian, tapi kita letakkan di depan. Kira-kira memanglah aku mulai dengan bismillah. Memang macam tu kan. Cakap tu memang macam tu lah. Aku makan dengan bismillah, aku semayang dengan bismillah. Tapi dengan bismillah aku semayang, kita cakap balik dia tu. Dia bahasa Arab, bila satu kalimat yang hak dia sebenarnya dia kena duduk belakang, tapi kita depankan dia. Dia memberi faedah al-hasar. Hasar ni betul, simpan, terbatas. Apa maksud? Dengan nama Allah saja aku mula. Nampak? Kita sebut macam tu kan. Dengan nama Allah aku mula. Tidak dengan yang lain. Tapi kalau aku mula kitab ini dengan bismillah, kemungkinan dia mula dengan yang lain juga. Tapi dia nak abang kata dia mula dengan bismillah. Tapi kalau dia kata dengan bismillah aku mula, yang lain tak lah. Kalau dia mula dengan yang lain, dia cakap bohong. Dia cakap bohong. Macam kita baca Al-Quran, iyyaka na'budu, akan kau kami sembah. Itu cakap terbalik orang panggil. Bahasa kita cakap mamak. Dia betul-betul apa dah? Na'budu iyyaka, kau kami sembah. Kami sembah engkau. Itu asal dia. Tapi engkau yang kami sembah. Dalam bahasa Melayu pun, yang kata bahasa Arab, bahasa Melayu pun
asalnya kami sembah kau, tapi iyyaka na'budu, kau kami sembah. Bila kata kau kami sembah, kami tak sembah orang lain dah. Tapi kalau kami sembah kau, kemungkinan ada syirik-syirik yang lain. Kemungkinan. Macam kita kata apa? Aku cinta kau. Aku cinta kau, kemungkinan dia cinta orang lain. Tapi din abang kata aku cinta kau. Tapi kalau kau, aku cinta ni kau sahaja. Melayu akan buh sahaja. Kau sahaja yang ku cinta. Jadi bila hak yang di belakang, pitak di depan, tak ada orang lain. Tapi kalau dia ni, kalau dia kata kat bini dia ada lagi lah. Dia ada lagi lah markah-markah yang lain. Dia ada bini yang lain. Dia kata apa kat bini dia? Aku cinta kau. Dia tak bohong. Dia tak bohong. Padahal dia ada lagi orang lain. Tapi kalau dia abang kat bini dia atau dia abang kat bini dia, engkau saja yang ku cinta. Tapi di sebalik itu dia cinta orang lain, dia pembohong, dia berdosa. Sebab apa? Sebab bila engkau ni patutnya kena duduk di belakang, kita depankan dia, dia memberi faedah hasar, simpan, terbatas, tidak yang lain. Ini dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu punya, bahasa Melayu ditiru Arab lah. Macam ni. Aku mula kitab ni dengan nama Allah. Dia tak semacam dengan nama Allah aku mula kitab ni. Kita dengar lain dah nada dia kan. Kalau aku mula kitab ni dengan nama Allah, itu dia nak habaq je. Tapi kalau dengan nama Allah aku mula kitab ni, dia mesti dengan nama Allah saja, tidak dengan yang lain. Tok Syekh kebetulan dia pergi sebut memulai kitab ini dengan nama Allah. Tu kata kena punggah. Sebab kitab lain tuan-tuan tengok. Semalam pun saya baca. Semua lah ni jadi kitab baru habis. Jadi kitab baru. Hak lama-lama baca tu tak ada habis. Ada hak habis, tukar habis kitab baru. Lama dah cuti. Sini pun kan kita tukar baru. Malam 2 malam semua kita baca kitab-kitab baru. Malam di Kepala Gajah jauh lagi lah. Simpang 4 tu Kepala Gajah. Baru mula kitab Zadul Murid. Dia sebut apa dia? Dengan nama Allah ku mulai. Tu kenal lah. Cuma kitab ni dia lain sikit. Itu cara orang punya disiplin ilmu orang dulu. Sebab tu tok guru ni ilmu mereka kejap. Orang tua-tua dulu kejap mantap. Sebab apa? Saya ni hak saya cerita ni serpih-serpih tok guru duk cerita ya. Bukan tok guru cerita betul pun. Saya ni tok gurau. Boleh duk cerita sikit-sikit. Kalau orang dulu dia kejap sungguh. Dia tak macam kita faham lah ni. Kita ni faham mudah. Dia faham mudah, kemudian dia baca kalam ulama, dia kata ulama tu salah. Alah ni yang duk jadilah ni. Tu bukan betul tu uduk buat lah ni. Depa boleh tegak lah ni, tuk kenali Syedok depa boleh tegak lah ni. Ustaz-ustaz macam saya ni. Dia tak bohong orang lain, buh kat saya. Ustaz macam saya, tak semua berani nak tegak lah ni. Syedok ya kan. Jangan kata Syedok Imam Syafi'i pun dia berkata ilahilas tulil firdaus. Walastu ahla wala aqwa, wahai Tuhanku, aku nak syurga tapi aku tak mampu. Aku bukan ahli. Dia boleh kata apa? Imam Syafi'i bodoh. Ada dalam YouTube. Apa Imam Syafi'i ni? Nak syurga tak mau masuk. Punya sampai macam tu. Tak mau sebut nama siapa dia. Kan ilang hilas tulil ya Allah, aku bukan ahli bagi syurga Firdaus, tapi wala aqwa, aku tak mampu nak menghadapi api neraka. Tak mau syurga Imam Syafi'i. Tu. So ustaz macam saya ni. Hak muda sikit-sikit. Tak muda sikit-sikit. Kan? Lah ni. Dan ni dia boleh tegur selamba je kitab-kitab. Tara-tara hak takat-takat saya ni kat orang lain. Jebeh lah. Imam Syafi'i dia boleh kata Imam Syafi'i tak mau syurga. Imam Syafi'i nak tawaduk dengan Tuhan, nak munajat dengan Tuhan, kena cakap macam tu lah. Takkan, ya Allah aku nak syurga. Takkan macam tu. Sampai macam ni. Imam Syafi'i nak abang kata, ya Allah, aku ni bukan ahli nak masuk syurga, tapi ya Allah aku tak mampu, aku tak sanggup hadapi neraka, aku tak mau. Tapi aku ni nak kata layak ahli
Nak kata melayak masuk syurga, tak layak. Dia boleh cakap Imam Syafi'i tak mau syurga. Nak kata benar tak mau nak kata. Kata dah. Nak kata benar malah nak kata kasar pula. Malah nak kata benar. Kasar tu. Dia malah awal-awal saya semua berustaz. Duk asah karat dah lama dah. Otak kita saya lah. Duk karat lama dah berapa bulan dah tu. Ada kat setahun dah dah. Duk karat lama. Kena bagi kata betul-betul lagi. Sanggup kata begitu. Sedangkan mereka tak baca cerita-cerita Imam Sayyidina Umar dia kata apa? Dia kata kalau ahli neraka yang mukmin yang keluar pada neraka masuk syurga tu, hak last sekali tu. Dia last sekali. Dia kalau hak last sekali keluar neraka ni, dia hak paling jahat lah. Dia kalau orang mukmin selagi dia tak kafir, dia kena azab neraka, lah dia akan masuk syurga mengikut dosa yang dia buat. Kalau dosa dia banyak, lama dan neraka. Kalau dosa dia sikit masa neraka, dia keluar awal masuk syurga. Dia kata Sayyidina Umar kata apa? Kalau orang yang paling last sekali lah yang keluar daripada neraka masuk syurga tu, barangkali aku, dia kata. Sampai dia kata macam tu. Kemungkinan aku. Apa? Mereka ni memang ikhlas cakap. Kalau nak kira masuk syurga tak? Tak tahulah, tak layak. Tu Imam Syafi'i kata macam tu. Duduk pergi kata Imam Syafi'i tak mau syurga. Apa kita tak tahu. Dia kata kita nak mengaji malam ni, nak mengaji cara payah, biar kita lambat sikit. Supaya kita apa? Kalau kita tak jadi alim pun, kawan-kawan kita takut nak kata kat ulama-ulama dulu. Takut nak kata kat orang tua-tua duk buat amalan-amalan ni, duk wirid pas mayang, takut nak cakap. Hak lebay-lebay hak duk ada kan. Lebay-lebay hak duk, bukan tu lebay-lebay. Hak lepa duk buat, lepa relax je, buat berzanji, baca apa, tak ada siapa tegur. Kita ikutnya. Apa tu tak kata apa pun. Jangan ada kita duk pi pandai-pandai. Memanglah kita tak ikut buta tuli depa. Kalau kita tak ikut depa, kita nak ikut siapa? Takkan dia kata, ikut aku mana tak mau maulud, tak payah buat maulud. Ni, lah ni depa duk petikai dah. Al-jannatu wa na'imatu, semua tu hadis palsu. Ni lah ni. Tak tahulah ke depan ni, kita tak tahulah. Kita mungkin tak ada dah ke depan ni, tak tahu menjadikan lama nak buat maulud ke tak. Kita mungkin tak ada. Kita tak ada lah nanti macam mana. Kalau dunia ni umur panjang, masa tak ada dah papah mayang wirid ni. Bukan saya duk minta apa dah. Kita tak tahu ke depan macam mana. Kalau kita duk buat apa semua ni, ke depan tak tahu, kita dah habis tak ada lah 20 tahun, 30 tahun ni. Tak tahu menjadikan lama nak ada wirid ke tak tahu. Bukan masjid yang lama, masjid lain pun nak ada wirid tak. Mungkin lepas mayang, Allahu Akbar, tak ada wirid dah. Tak ada. Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat pun, memang tak ada. Cari hadis memang tak ada. Tapi hak kita buat ni tak elok lah. Dan kita kata itu satu syariat kan? Dah, kita tak kata. Bila kita baca isi Jumaat, kita tak ada duk anggap satu kewajipan, satu kepastian. Pada duk balik tengok berita kat rumah, baik kita baca isi. Sedangkan Nabi kata iqra'u Yasin, bacalah Yasin. Yasin tu kan Quran. Allah tak suruh baca Quran tak? Suruh. Jadi dia jadi benak sampai macam tu. Malam kasar sikit mah. Kita tak mau kita jadi benak. Kita mengaji biar jadi kata, oh payah. Oh rupanya macam ni orang dulu nak faham tu. Macam tu. Ni tak mula lagi bismillah ni. Oh macam ni orang dulu faham, barulah kita tak berani. Saya ni kalau bila orang petikai, kita bukan nak ikut orang, tapi kadang apa tak kena dekat aku ni. Kita pasal nampak macam betul juga dia ni kata. Pikat lama-lama guna kaji ilmu yang duk ada, baru nampak. Tu saya duk mengaji sikit-sikit tu. Kalau kita ni duk mengaji duk cara kampung ni lagi. Baik. Dia mula kitab ini dengan bismillah kerana mengikut ia bagi Quran, kerana tuan pengarang ikut Quran yang mulia. Dia ikut Quran. Mana? Mengikut cara Quran. Quran kan semua ada bismillah kan?
Semua ada bismillah. Jadi dia tiru aturan Quran, dia panggil dalam Baqarah kata meniru aturan, bukan meniru, tiru aturan Quran. Sebab Quran dia sebut bismillah dulu. Cuma dekat khilaf tu saya tak mau sebut lah. Ada ulama kata bismillah tu permulaan sebagai permulaan bacaan. Kata seorang ulama ada bismillah tu sebahagian. Tu saya tak mau cerita, nak cerita tu jadi panjang. Tapi apapun dalam Quran semua ada bismillah. Nak baca An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu binnas. Yang kita nak baca apa semua ada bismillah. Kecuali surah Bara'ah kan, surah Qital, ayat perang tu. Sebab ayat tu. Jadi Quran tak suruh, tapi tiru aturan Quran. Al-Quran mula macam tu, depa mula dengan bismillah, kita pun mulalah dengan bismillah. Baik. Mengikut bagi Quran yang mulia dan mengerja ia ampunya karangan, itulah Imam Sanusi bagi sabda Nabi. Mengerja ni nak beramal bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Abu Bari, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Apa ni? Apa artinya? Artinya tiap-tiap pekerjaan, urusan ataupun perkara yang baik yang mempunyai cita-cita. Maksud pekerjaan yang mempunyai cita ni pekerjaan yang baik, tiada dimulai di dalam tiap-tiap pekerjaan itu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu tiap-tiap pekerjaan yang tak dimula dengan bismillahirrahmanirrahim kurang berkatnya pekerjaan itu. Tak berkat ni dia terjemah daripada fahuwa aqta'. Dia asal aqta' ni putus ekor. Ada riwayat fahuwa abtar, fahuwa ajzam, fahuwa aqta'. Maknanya semuanya tak berkat. Dalam hadis ni, ni nak abang kata nak mengaji cara dalam. Dalam hadis ni disuruhkan kita mula dengan bismillah. Ni Nabi kata ni, tiap-tiap perkara yang tak dimula dengan bismillah tak berkat. Nabi suruh ke tak? Nabi suruh ke tak ni? Agak-agak ni suruh tak? Tak tahu nak tanya siapa. Agak suruh, Nabi suruh tak? Dalam hadis tu Nabi suruh tak? Bukan suruh. Nabi tak suruh kan? Nabi suruh, Nabi kata apa? Ibada'u bismillah, mulalah dengan bismillah. Nabi tak suruh. Nabi kata apa? Setiap perkara tak mula dengan bismillah tak berkat. Ada Nabi suruh? Tak. Habis tu macam mana nak faham? Tu dia kena reti usul fiqh pula dah. Mantuk hadis, teks hadis dan tuturan dia tak ada suruh. Tapi mafhum di sebalik itu, di sebalik ucapan itu, setiap perkara yang tak mula dengan bismillah tak berkat. Maknanya apa? Mulalah dengan bismillah. Hak tu Nabi tak sebut, tapi automatik kita faham. Yang ni dia punya mafhum. Dia punya mafhum dia ada dua pula, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Kalau nak cerita malam ni, memang jenuh tu yang saya kata. Kalau cerita betul-betul takut saat ni, bulan depan saya seorang duduk atas meja ni. Buat apa? Apa duduk cerita je tau. Bukan saya pandai, tak tahu cerita apa, penat meri ni, baik pergi ngaji kat lain. Takut tiang banyak pada orang kalau nak cerita betul-betul. Mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Jadi dalam hadis dia tak suruh, mantuk dia tak suruh, tapi mafhumnya difaham daripada perkataan itu. Nabi suruh kita mula dengan bismillah. Sebab tu dia kata di sini, mengejar ni kerana beramal dengan muqtada, bukan dengan suruhan. Nabi tak suruh, tapi dengan muqtada, dengan kehendak tuturan hadis itu. Muqtada ni kalau tu utimah dengung.
Muqtada ni dengung. Macam mana nak cakap faham dengung? Macam kita kata cara dengung cakap tu dia marah kat aku. Tu muqtada. Kita panggil dia dengung lah. Cara dengung dia cakap tu macam dia tak suka kat aku. Tu dengung. Macam kita duk sembang-sembang mai tengah malam sembang dengan kawan kita. Kawan kita duk menguak duk tak faham lagi. Duk nguak. Dia duk kata apa? Aku ni esok kena pergi kerja awal. Dia tak kata pergi balik lah. Tu cara orang cerdik. Aku ni ikut esok kena pergi awal kerja. Duk sembang pergi satu lah tu. Dia duk abang esok kena pergi awal. Kena pergi awal esok. Dia duk sembang lagi. Itu orang tak faham dengung. Dia cakap esok nak pergi kerja awal. Mantuk tuturan percakapan tu dia tak suruh balik pun. Kalau hak jenis tak faham dia tu, dia duk sembang habis kedua. Bila dia kata esok aku nak kena pergi kerja awal, maknanya apa? Hang pergi balik lah. Cuma dia tak kata. Dia tak kata ya. Nabi kata setiap perkara yang tak mula dengan bismillah tak berkat. Maknanya apa? Mulalah dengan bismillah. Itu dia panggil beramal dengan muqtada hadis. Muqtada ni tu saya terima dengan dengung. Dengung hadis. Dengung apa dah? Dengungnya dia suruh mula dengan bismillah. Itu dengung. Takkan kian lama panggil lain kan? Kubang Ulu kian lama kena jauh. Cuma Kubang Ulu Pulau Pinang. Yang lama Kedah. Dengung dia cakap, faham dengung? Kita boleh kata kan? Dengung cara dia cakap ni macam tak suka kat aku. Itu dengung. Dia Arab panggil iqtida atau muqtada. Tu. Bagi reti bahasa Arab macam ni. Jadi kerana hadis kata macam tu, Tok Syekh pun mulalah dengan bismillah. Sebab apa? Tak ada berkat. Setiap perkara, dia panggil setiap perkara yang penting. Dalam Baqarah terjemah setiap perkara yang penting. Tapi bukan semua perkara yang kita disuruh mula dengan bismillah. Lepas tu zibal yang mempunyai yang baik, yang penting. Setiap perkara yang baik. Tapi bukan semua. Bila kata yang tak baik tu dah lah, memang tolak tepi lah. Yang baik tu pula ada pula bahagian-bahagian dia pula. Ni cara nak faham. Cara orang dulu nak faham. Setiap perkara yang baik tak mula bismillah tak berkat. Habis tu semua nak mula bismillah. Nak takbir, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Ada? Boleh macam tu? Usalli fardhu maghrib ni bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tu lebih korak. Lebih korak. Dalam ni tak ada lah kan. Kalau ada, dia kadang-kadang dia bersangka dia buat betul lah, tapi dia lebih korak kan. Macam orang duk baca khutbah, dia duk la ilaha illallah. Tu lebih korak. Hang dengar lah tok khatib baca khutbah, dia duk tambah kalau kacau kawan sebelah haram pula. Dia kacau kawan sebelah nak dengar, dia duk la ilallah. Haram. Satu ni jadah. Jadah ni bukan apa, jadah ni haram betul-betul. Jadah ni sebenar. Tapi bila kita dengar haram jadah ni, dia bahasa ustaz ni sebut haram jadah lah ni. Jadah ni haram betul-betul. Dah lah duk. Dia ni kita pernah dengar khutbah ni banyak kadang ada. Jangan duk warok sangat kadang tu. Orang nak baca khutbah dia tasbih. Tasbih tak dan pakai, bukan pegang macam ni. Hang kena dengar. Tambah kalau hang orang mustautin pula, tak cukup orang dengar dengan sebab hang berdosa. Tu pergi haram jadah pergi. Tadi haram dah. Tambah lagi jadah. Jadah ni haram betul-betul. Jadan, cidan. Sebut haram jadah lah ni. Tunjuk lebay sangat. Banyak tu. Kadang dia baru nak mengaji kan. Rakaat pertama angkat tangan, Allahu akbar. Rakaat kedua pun bangkit pada angkat tangan. Tu orang baru nak mengaji tu. Dia tunjuk dia lebay. Dah rakaat pertama bangkit tak payah angkat tangan. Tu tahiyat pertama baru angkat tangan. Semua dia nak angkat. Angkat semua dia nak ikut. Dia siap dia kata lagi, pokok ni semua malah. Aku tengok baru kena Islam, aku tengok aku amai siap dah. Hoi, engkau semua kena angkat tangan. Angkat tangan ni rakaat kedua. Baru angkat tangan balik kan. Allah Akbar. Ni dok dia semua dia angkat tangan. Rakaat pertama, kedua, tiga, keempat semua angkat tangan. Sebab apa? Nak beramal.
Tu kena ingat elok. Tu imam baca khutbah dia duduk pegang tasbih. Dia tak bunyi tak apa, pegang tasbih pun lebih korak dah orang panggil. Tak payah pegang tasbih. Hei, dengar. Noh handuk tasbih ni apa dah? Handuk peduli kat ni. Tak payah. Kadang dia nak tunjuk barang, nak tunjuk kawan sebelah. Kalau kawan sebelah tu orang reti, dia kata lebih korak. Kalau hang tak reti, masya-Allah hebatnya ni. Berasak berzikir. Malam tamam bagi detail tu. Saya tak kata kat tuan-tuan. Ikut kata siapa-siapa rasa ambil. Baik. Ya Allah, nak abang kata kita kena sedaklah kita ni ilmu jauh dah. Okey, tiap-tiap perkara yang baik. Hak benda yang haram tak cerita lah, hak baik. Hak baik ni bukan semua yang kita disuruh ulangi bismillah. Dia ada mustasnayat, perkara-perkara yang dikecuali. Ni, perkara yang baik yang mana bila dia ada permulaan untuk dia, maka tak perlu bismillah. Perkara-perkara yang baik yang memang dia ada permulaan yang khusus dekat dia, maka tak perlu bismillah. Contoh mana? Semayang tak perlu. Apa permulaan semayang? Takbir. Allahu Akbar sudah tak payah duk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu tak payah. Sebab dia dah ada dah permulaan yang khusus. Nak wuduk boleh bismillah. Kita nak berzikir, tak payah bismillah. Ada yang tak boleh bismillah tak? Macam nak berzikir, tak payah. Sebab zikir tu bismillah tu zikir dah. Afdalu zikri la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Kita tak arti tu. Mana ada orang pernah buat dia nak zikir bismillah. Hampa tempat apa mana tu imam baca bismillah nak zikir, dia baca bismillah. Hampa dah. Bangga. Padahal tak nak kata kuat, malah nak kata kan. Tak payahlah. Kita macam kita nak ilana ya rabbana subhanallah, tak payah bismillah. Sebab apa? Bismillah tu zikir dan subhanallah tu zikir dah. Tak payahlah zikir lawan zikir. Jadi ilahana ya rabbana subhanallah, tak payah duk ilahana ya rabbana subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Makmum pun bismillahirrahmanirrahim. Habis dia dicabut. Bukan lebih korak, lebih cabut. Jadi cabut habis. Afdalu zikri bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, tak payah bismillah. Sembahyang tak payah bismillah, nak zikir tak payah. Dan bila sebut perkara yang baik, baik ni bukan makna baik ni, perkara yang baik ni dia bukan makna baik lawan jahat. Ni zibal ni, perkara yang baik ni perkara yang bukan jelek. Kena cakap Indon sikit tu. Bukan perkara benda yang jelek. Jelek ni macam mana jelek? Kita nak bang hingis. Bang hingis ni bukan jahat. Lepas tu perkara yang baik ni bukan baik lawan jahat. Baik ni lawan dia jelek. Kalau benda haram jahat dah. Benda jelek mana? Ni kita bang hingis ni. Sunat bismillah lah. Dah. Sebab apa? Bismillah tu. Sebab bang hingis tu jelek. Apa jelek? Tu. Kita nak ludah, tak sunat bismillah. Sebab apa? Ludah tu jelek. Kita tengok orang duk keok, kita pun marah. Padahal kita ludah juga. Kita pasal apa? Tak sunat bismillah. Jangan duk bismillahirrahmanirrahim, keok, bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillah. Sampai orang panggil mat bismillah kat dia. Di kampung dia memang macam tu kan. Ada orang panggil, ada tempat saya ada orang panggil mat salam. Dia jumpa apa semua salam. Sampai orang dekat mat salam. Ni sampai semua nak bismillah. Kalau benda jelek, bukan benda haram, jelek. Setiap haram jelek, setiap jelek tak semesti haram. Berzina tu haram dan jelek. Tapi buang hiui, jelek bukan haram. Jadi bila kata nak mula bismillah, jangan mula dengan perkara yang jelek. Jelek ni apa? Kalau yang berzina memang dah. Buang hingis pun jelek. Nak ludah, nak buang keok, bismillah. Jangan bismillah. Tak disunat. Itu. Dia panggil khosisatul umur, perkara-perkara yang dianggap keji dan luat. Luat ni kita pasal tak kira apa-apa. Nak bicik bisui, bismillahirrahmanirrahim, tak payah. Sebab apa? Bisui tu jelek. Ikutlah.
Nak pakai seluar dalam, nampak jelek, pakai baju tak apa. Nak pakai benda-benda yang jelek, jangan kita mula dengan bismillah. Kemudian kalau benda-benda yang haram dan jelek ni, kalau benda tu haram, bismillah haram. Kalau benda tu makruh, bismillah tu makruh. Rokok ni agak macam mana? Siapa kata rokok tu haram, bismillah haram. Siapa kata makruh, bismillah makruh. Jadi nak isap rokok, jangan duk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih warak. Hak tu lebih warak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah duk bismillah. Dia macam tu. Tak habis lagi. Malam ni dekat bismillah. Malam ni. Biar kita mengaji cara kita ni. Biar mengaji cara lama. Mana tu? Mengaji cara macam orang dulu. Seronok. Tapi nak faham tu dia mana payah. Bila dia faham, dia tak bergenjak dah. Sebab tu tuk dulu. Lebih-lebih dulu. Samailah ustaz tahu mana pun nak goyang dia tak goyang. Dia tak macam kita. Kita betul juga ustaz ni kata. Tuan-tuan, berjanji semua hadis maudhu. Tak ada ni. Betul juga. Tu. Kalau orang dulu hang sebutlah apa pun. Dia ni mengaji tak habis. Mengaji tak habis. Dia kata, tuan-tuan duk fikir apa lepas sembahyang tuan-tuan. Tak ada hadis. Kata Nabi berzikir. Betul juga. Tu kita. Tapi orang dulu tak ada. Hang sebut pilah berapa hadis berkepil pun. Dia tetap ketegang. Addu 'alaiha bin nawajis. Nabi kata, gigitlah dengan geraham. Gigit dengan geraham. Sifat 20. Bid'ah. Tak, digigit. Gigit dengan geraham. Addu 'alaiha bin nawajis. Nabi pesan, gigit di akhir zaman ni, gigitlah dengan gigit. Kita tak gigit dah. Sifat 20 bid'ah tuan-tuan. Betul juga. Dia buang gigit tu. Betul juga. Zaman Nabi mana ada sifat 20? Kitab Biatul Hidayah mana ada? Betul dia kata. Tu kita lebih cabut. Tak siapa dah suruh kita lebih cabut. Tu je Syekh Mahang. Tu saya, tak apa pernah mengaji kan. Tu Syekh Mahang. Orang panggil Ustaz Syekh Mahang kan. Lebih cabut. Dia kata lebih cabut tu bergegak ni jauh. Kadang lebih cabut berdebam di karate, patah. Tu kami duduk mengaji dulu. Ni saya ni bukan garang ni, tak garang. Dia berapa kali meja tu tukar. Lebih cabut, pam, patah. Tapi dah lama-lama duduk cengeng, kita tak takut dah untuk gelak. Tapi gelak tu jangan bagi dia nampak. Nampak ni kena tabuh dia. Gelak. Lebih cabut. Kaya boyang ni kepala. Dia pernah tumbuk tiang elektrik. Jatuh tiang elektrik tu. Bawa dapat dia nak. Pom, patah tiang elektrik. Tu Syekh Mahang. Tu kami dulu jangan. Tu Haji Cik Kodang macam tu. Tu Cik Kodang. Sembang bab Wahabi, tanya Wahabi lah. Tu. Kita pergi jawab. Boleh kot tak payah baca Yasin kot malam Jumaat. Hang kata apa? Pergi ambil tongkat. Belikan. Turun tangga pada bang. Tapi saat ni dia macam pok dengan anak lah. Lepas tu naik balik tak marah lah. Macam pok marah kan. Esok pagi macam biasa lah, makan sekali. Likan aku katok hang. Aku katok hang likan. Terjun tangga pada bong. Esok main mengaji tak kata apa. Loceng bunyi lah buat macam mana. Tak ada hurai ni. Bismillah tak ada hurai. Jadilah dekat tu kita kena berhenti lah. Cuma kita pakai sedap mengaji ilmu ni, kita kena betul-betul mendalami. Baru kita faham betul-betul. Kita tak gaduh nak pergi kata dekat Tok Guru dulu. Dan kita pula tak gaduh nak menghukum orang lain tak betul. Bila kita kena mengaji, kena latu macam ni. Bok bagi mengaji. Oh macam ni orang dulu mengaji. Kita tak mudah-mudah nak menghukum orang. Jadi sekadar tu dulu saya tak tahu berhenti kat mana. Kita kena berhentilah. Berhenti dekat dan memulai pula ampunya karangan dengan mula yang kedua. Jadi dia akan abang mula yang kedua. Dia sebab dalam hadis dia ada dua mula. Nabi kata setiap pekerjaan tak mula dengan bismillah tak berkat. Ada hadis yang lain Nabi kata apa? Setiap pekerjaan tak mula alhamdulillah tak ada berkat. Hak mana satu pula? Ni peranan ulama nak bagi jadi dua ni tak berkelahi. Setiap perkara tak mula dengan bismillah tak berkat. Setiap perkara tak mula dengan alhamdulillah tak berkat. Ni kerja ulama, kerja usul fiqh macam mana nak gabung. Nak gabungkan benda tu tak jadi berkelahi.
Ini kerja ulama dulu. Kalau kita pakai berkelai lah. Hak ni macam lain, berkelai dua ni. Hak tak berkelai jadi berkelai. Tapi orang dulu macam Allah hebat, dia boleh satukan dua ni. Jadi relax, jadi masuk elok. Macam mana nak faham? Nanti kita tunggu bulan depan kalau tak ada apa hal. InsyaAllah kita jumpa pada kuliah akan datang. Diminta maaf banyak kalau silap salah. Dan insya-Allah umumnya kita jumpa pada kuliah akan datang. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdallahi wa fihi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا ارحم الراحمين ونسالك اللهم الخائفين وانابه المخبتين واخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبه الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.